Jika anda pernah cuba memandu kereta kancil yang tiada power steering, yang tak ada power steering, anda pastinya sangat mengharapkan kereta tu ada sistem power steering. Power steering ni sebenarnya membuatkan kita lebih mudah mengawal kereta dengan lebih ringan, mudah dan selesa untuk anda. Malahan untuk penumpang juga. Ia memberikan anda untuk mengelak halangan dan sesuatu yang tidak dijangka yang ada di atas jalan raya seperti binatang, kenderaan lain atau pejalan kaki. Power steering memainkan peranan penting apabila melibatkan keselamatan dan ketangkasan kereta yang anda sedang pandu, yang menjadikan ia sesuatu yang amat kita harapkan untuk tidak rosak. Ya, sistem power steering kita amat susah nak rosak dan amat boleh diharap. Walau bagaimanapun, ia tidaklah akan tahan selamanya. Ia pasti boleh rosak. Malahan, ada beberapa sebab utama yang selalunya membolehkan sistem power steering kita rosak. Dan apabila ia rosak, anda akan terasa kereta anda lagi susah nak bawa berbanding kereta kancil tadi. Pada video kali ini, saya akan kongsikan 5 sebab utama kerosakan power steering dan beberapa tips untuk mengelakkan kerosakan ini berlaku pada kereta anda. Saya Afiq dan anda sedang menonton Cikgu Kereta. Minyak power steering yang kotor. Power steering menggunakan sistem hidrolik, bermakna ia menggunakan kuasa penolakan yang datang daripada cecair untuk menggerakkan sesuatu. Kita panggil ini sistem hidrolik. Sistem jenis ini selalunya dapat menggerakkan sesuatu yang sangat berat dan mengeluarkan kuasa yang tinggi dengan hanya memberikan input tenaga yang rendah. Ia menjadikan sistem hidrolik sangat sesuai untuk mengawal kereta kita. Walau bagaimanapun, sistem ini hanya akan berfungsi dengan baik jika minyak dalam sistem hidrolik tersebut bersih. Minyak yang sudah kotor boleh merosakkan gasket, membuatkan sistem steering tersumbat, menambah geseran pada sistem, malahan boleh menyebabkan kerosakan pada komponen tertentu. Contohnya, pada pam power steering. Inilah sebabnya anda patut tukar minyak power steering mengikut waktu yang ditetapkan oleh pengeluar kereta anda. Anda boleh jumpa pada buku manual kereta anda bila nak kena tukar minyak power steering. Jumlah minyak yang tidak betul. Untuk membuatkan sistem anda berfungsi dengan baik, ia memerlukan jumlah minyak dalam julat yang sudah ditetapkan untuk mengalir di dalam sistem power steering. Terlalu banyak dan valve serta gasket akan cepat rosak apabila dikenakan tekanan. Terlalu sedikit dan minyak tidak akan dapat berikan tekanan yang mencukupi untuk memusingkan tayar kereta. Menukar minyak power steering pada masa yang betul dapat mengelakkan masalah ini. Akan tetapi, kebocoran akan menyebabkan minyak boleh terkeluar daripada sistem dan akhirnya boleh menyebabkan kerosakan pada sistem power steering. Belting yang rosak. Power steering berfungsi dengan dikuasakan oleh pam yang menggunakan tali sawat yang dipusingkan oleh enjin kereta. Oleh itu, sebarang pemanjangan, karat atau kerosakan boleh dengan cepat merosakkan sistem power steering. Saya cadangkan untuk memeriksa tali sawat setiap kali membuat servis minyak hitam kereta anda dan menggantikan ia apabila ada tanda haus, lusuh atau rosak. Pam power steering rosak. Pam power steering adalah komponen utama pada sistem ini. Ia digunakan setiap kali untuk memandu kereta anda. Walaupun pam ini sangat susah nak rosak, ia boleh rosak dan akhirnya boleh haus apabila ia ditelan masa. Beban yang terlalu berat ke atas pam boleh menyebabkan sistem mula rosak. Salah satu beban ini ialah memusingkan steering sampai habis. Tak kisahlah kiri atau kanan, sampai kedengaran bunyi gedegek. Macam tu. Itu kita dah habis pusing kan tu. Jadi macam mana nak tahu ia mula rosak? Akan ada bunyi kurang sedap lah yang kedengaran apabila anda pusingkan steering kereta anda. Terlalu banyak beban. Power steering boleh menahan beban yang datang daripada kondisi jalan seperti lubang, bendul yang kita tak perasan atau terlanggar kerb tepi jalan. Walau bagaimanapun, ia amat penting untuk ingat bahawa sistem ini bukanlah boleh tahan selamanya. Pam, tali sawat
dan lain-lain komponen steering boleh rosak jika diletakkan beban yang terlalu tinggi dengan banyak. Inilah sebabnya saya mencadangkan untuk mengelak melalui jalan yang kasar dan banyak rosak. Kecuali kereta anda memang direka untuk ada ketahanan yang tinggi seperti Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Land Rover serta lain-lain. Tidak, CR-V, X70, X-Trail, tu semua bukan direka untuk keadaan jalan seperti itu. Jadi kalau nak lalu juga, kena lalu dengan perlahan. Selenggara sistem power steering, penyelenggaraan sistem power steering sebenarnya adalah sangat mudah. Tidak seperti yang anda bayangkan. Dengan memandu secara berhati-hati, anda akan dapat mengelakkan pemberian beban yang terlalu tinggi pada sistem dan membolehkan ia berfungsi secara berterusan selama bertahun-tahun lamanya. Seperti kebanyakan komponen pada kereta anda, penyelenggaraan berkala boleh memanjangkan umur kereta kita. Yang pertama, periksa hos dan tekanan pada power steering kereta anda. Minyak power steering melalui dua fasa iaitu bertekanan tinggi dan bertekanan rendah. Kebocoran boleh berlaku pada kedua-dua bahagian. Jadi, adalah penting untuk anda memastikan kedua-dua hos ni tidak bocor. Yang kedua, pastikan minyak power steering berada pada julat yang betul. Setiap kali anda menukar minyak hitam, periksa kesemua minyak yang penting, termasuklah coolant, minyak brake dan minyak power steering. Jika minyak power steering anda kelihatan kotor atau kurang, bawa kereta anda ke bengkel untuk buat flushing. Penyelenggaraan seperti ini dapat memastikan anda tidak perlu menukar pam power steering sepanjang anda menggunakan kereta anda. Baiklah, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Memastikan sistem power steering kita berfungsi dalam keadaan baik dapat membuatkan kereta kita berjalan lancar tanpa ada sebarang masalah dan memudahkan urusan harian kita. Jika anda ada masalah, tuliskan di bahagian komen, dan jika anda ada pengalaman kerosakan pada sistem power steering, tuliskan di bawah supaya dapat menjadi pengajaran kepada semua penonton yang lain. Jika anda suka video ini, tekan like dan sharekan ke sosial media anda. Tekan butang subscribe ting, dan teruskan belajar mengenai ilmu kereta bersama saya. Saya Afiq daripada Cikgu Kereta. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.